pertama Ramadan. Itu bulan Ramadan. Antaranya kalau kita tengok 1 Ramadan diturunkan suhuf Nabi Ibrahim, tulisan-tulisan kitab-kitab kepada Nabi Ibrahim. 1 Ramadan. 6 Ramadan Injil. 13 Ramadan Taurat pada 6 Ramadan, Injil 13 Ramadan. 13 Ramadan. Ini hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih. Syekh Albani kata hadis ini sahih. Maka Al-Quran pula dikatakan turun pada 24 Ramadan. Rasulullah kata 24 Ramadan. Tetapi ada asal. Seorang sahabat mengatakan bahawa, iaitu Abu Ja'far Al-Babir, riwayat Al-Waqidi, mengatakan bahawa Al-Quran diturunkan pada 17 Ramadan. Kita mengambil 17 Ramadan. Sebenarnya di dalam Quran tak sebut tarikh, dia sebut bulan saja. Kerana Quran bukan kitab statistik ataupun matematik. Quran nak menceritakan kemuliaan saja. Tentang tarikh yang pergi cari sendiri. Tu suruh berkelahi, ini bid'ah 24 buat, seorang buat 17 bid'ah tak boleh. Kita faham kenapa kita sambut 17 ni? Tak kira ambil 16 pun boleh. Yang penting kita faham bulan Ramadan turunnya Al-Quran cukup. Full stop, jangan berkelahi. Yang berkelahi tu yang haram. Berkelahi itu yang haram. Itu contoh. Kalau kau tu nak mengambil satu hari dalam bulan Ramadan untuk memperingati Quran, itu dibenarkan, malahan digalakkan. Malahan Rasulullah memperingati Quran satu bulan tu. Tak ada masalah. Jangan pilih. Saya saja orang begini. Walaupun pendapat yang paling sahih mengatakan 24, tapi tak ada masalah. Tak batal sembahyang pun. Jadi bila orang tadi saya bagi sikit lagi 5 minit boleh? Ke nak banyak lagi? 5 minit ha? Al-Istishraq, iaitu golongan-golongan orientalis yang mengkaji tentang barat. Tuan-tuan, semasa Khalifah Al-Walid, iaitu Khalifah Uthmaniyah, Khalifah Umayyah di Damsyik pada waktu itu ingin menguasai Andalus, Spanyol pada waktu itu. Maka Khalifah Al-Walid telah menghantar Musa Al-Nusairi dan juga hamba dia iaitu Tariq bin Ziyad untuk membuka Spanyol. Kemudian Khalifah selepas itu menghantar Abdul Rahman Al-Rafiqi. Abdul Rahman ni bukan sekadar menakluk Spanyol, masa itu Spanyol berada dalam pemerintahan Islam, malahan dia telah pergi ke Perancis. Semasa perang dengan Perancis, dia berjaya mendapat 1/3 daripada Perancis. Tuan-tuan, peperangan kali kedua dia kalah, habis. Dengan dia sekali syahid. Kesemua ahli sejarah daripada barat, orientalis mengatakan bahawa sekiranya Abdul Rahman ni menang dalam peperangan tersebut, semua Eropah menganut Islam. Allahu Akbar. Tidak ada Francis Knight, tidak ada Stafford Raffles, tidak ada J.W. Bush, tidak ada Raja Brooke. Tahu Raja Brooke? James Brooke yang memerintah Sarawak dulu. Tidak ada. Mereka semua menganut Islam sekiranya menang peperangan tersebut. Tetapi Allah ingin menguji kita. Sekiranya menang, kita memang golek kaki, golek kepala. Tak mau berjuang. Hizbul Muslimin ke apa semua bungkui. Tak mau berjuang lah. Kita dah menang. Eropah semua pak kita. Dan sekiranya menang dalam peperangan tersebut, tidak ada sultan yang terbaik yang diramalkan oleh Rasulullah SAW, iaitu Muhammad Al-Fatih, yang membuka Konstantinopel pada 1453. Peperangan yang saya sebut tadi pada tahun 753 Masihi. Yang ini 1453 Masihi. Iaitu lebih kurang 700 tahun lepas tu ada satu lagi khalifah yang lebih alim daripada khalifah Umayyah lagi. Akhirnya dia menang dalam peperangan, menakluk satu Turki dan akhirnya Turki Islam. Istanbul, Konstantinopel itu Istanbul. Jadi kita berbalik pada Musa Al-Nusairi tadi yang dia dihantar oleh Khalifah Al-Walid untuk menjajah Spanyol. Bila dijajah Spanyol, pada waktu itu Spanyol diperintah oleh Visigoths, satu kaum iaitu tok nenek pada orang Spanyol yang menang di dunia apa ni. Tok nenek dia ni dia halau pergi ke barat laut. Pergi ke barat laut ke Pergunungan Galesia nama dia. Pergunungan Galesia. Dia duduk di sana 800 tahun, Islam tak kacau mereka. Benarkah mereka menganut Islam?
nak buat universiti ke, nak belajar tamadun Islam ke, boleh celah-celah dulu tu. Islam tak kacau. Kristian yang duduk dalam ni dibenarkan membuat semua upacara Kristian, belajar agama Kristian, belajar tentang Injil, dibenarkan. Di sana nak membuat pemerintahan, di sini tak boleh, di sana dibenarkan. Kami tak kacau apa. Tetapi 800 tahun lepas tu dia orang bangkit. Kerana itulah bermulanya Orientalis mengkaji Al-Quran untuk menghancurkan Al-Quran. Ramai orang mengatakan itu kesilapan Musa Al-Nusairi, tetapi Profesor Al-Shalabi yang banyak mengarang tentang tamadun Islam, dia kata itu bukan kesilapan, itu takdir. Itu memang kehendak Allah supaya Islam diuji dengan kebangkitan tamadun barat. Tidak adanya Renaissance, tidak adanya kebangkitan Kristian di Itali dulu. Tak. Dia orang dibangkit pada tahun 14 lebih, 1400 dia orang bangkit. Sebelum tu dia orang ni zaman Dark Age, zaman gelap. Bangkitnya golongan Orientalis ni, dia orang mengkaji perundingan gereja Vienna pada 1312. Telah memasukkan tulisan Arab, bahasa Arab di dalam pengajian universiti mereka. Pada 1312. 1312 ni pada tahun, beberapa tahun selepas kejatuhan kerajaan Islam Abbasiyah di Baghdad, dijatuhkan oleh Hulagu Khan Mongol. Habis semua Quran, kita Imam Ghazali pun dipakar oleh bukan Mongol ni. Jadi pada 13 ni orang Kristian ambil pula tulisan bahasa Arab, nak belajar Arab. Antaranya Pulau Sicily di Itali. Pulau itu pun menjadi pusat pengajian Al-Quran. Supaya dia orang ni faham Al-Quran, dia orang akan faham kekuatan orang Islam. Jadi sejarah tu berjalan. Datangnya Portugis ke tanah Melayu kerana dihalau, kerana mereka ni ingin menubuhkan kerajaan, tapi kerajaan mereka dah lemah. Portugal pada waktu tu berada di bawah kekuasaan Andalus. Portugal datang ke tanah Melayu. Spanyol, dia orang dua, Spanyol, Portugal. Portugal pergi ke timur, Spanyol pergi ke barat, buka Amerika. Amerika sekarang ni, Amerika Latin, Brazil, Mexico semua tu, Argentina semua dibuka oleh Spanyol. Belah barat, belah timur ni Portugis pegang. Datang nak ganyang Islam. Bila datang, sebab itulah mereka membina epistemologi, sistem pendidikan, sistem pengajaran. Kognitif kita ni dikuasai oleh mereka dan diteruskan oleh kita, dan malang sekiranya kita masih tidak sedar tentang keadaan kebejatan dan juga betapa hujung tanduknya Islam sekiranya masih lagi falsafah pendidikan barat diimplementasi tanpa adanya satu sifat waspada. Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Al-Hadi, ni golongan-golongan kaum muda dulu. Saya tak mau bincang tentang Wahabi apa semua, tak mau bincang, tapi saya nak cerita tentang perjuangan mereka ni. Dia orang kata boleh ambil barat, boleh ambil, tapi dengan penuh rasa curiga dan waspada. Curiga dan waspada terhadap apa yang barat bawa. Ambil boleh, belajar. Ambil ilmu engineering. Semua ambil. Kalau kita kerja kilang, kita tengok standard-standardnya ada dalam tu, ISO-nya. Standard-standard pembuatan ASTM, ASE, ASM, SAE, semuanya Amerika pegang, semuanya Yahudi pegang. Kita tak ada standard, kita Malaysia tak ada. Kalau ada pun standard pasang paip Petronas buat. Itu yang standard yang kita ada untuk kita nak buat teknologi Islam. Tak ada. Bila saya kilang besi, masak besi, lebok besi ni 1700 darjah Celsius baru boleh lebok besi tu. Nak buat nak buat keluli. Bila nak lebok, nak guna standard mana? Kita rujuk Australia, kita rujuk Amerika, kita rujuk British. Habis-habis timur pun kita ambil standard China, Jepun, India. Islam satu negara menguasai standard-standard kejuruteraan. Habis lagi. Maka di sini yang perlunya kita ni, yang tahfiz tadi ni dicorakkan pula dengan ilmu-ilmu duniawi untuk mereka menguasai pentas-pentas yang dikuasai oleh Yahudi ni. Kalau kita tengok senarai barang-barang pembuatan Yahudi, jarum nak injek badan kita ni, nak bubuh insulin kecil manis tu pun Yahudi buat. Yahudi buat. Kita nak boikot yang tu, kecil manis semua habis mati.
Kan ada yang injek sendiri kat rumah kan. Bubuh insulin. Tutup saya ada injek sendiri. Bawa dia bukan isap dada. Dia bubuh insulin. Zaman tu pun tok oi Yahudi buat tu. Buat macam mana nak buat kuat mampu aku. Jadi kita kena maju, minda kita kena maju. Al-Quran dipegang, kemajuan dicapai. Itu yang kita kena. Jadi saya rasa takat dulu nak dekat bismillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.